Abu Lubabah, sebaik-baik pendosa. Beliau memulai Islam di tangan beberapa orang sahabatnya menyertai bai'ah Aqabah pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Tahun berikutnya, Abu Lubabah bersama 69 orang lelaki dan 2 orang wanita yang diislamkan oleh generasi pertama Ansar tersebut telah pergi ke Mekah bagi menemui Nabi SAW dan melakukan bai'ah Aqabah kedua. Dalam bai'ah Aqabah kedua, Rasulullah SAW melantik 12 orang lelaki sebagai nakib sebelum mereka pulang berdakwah di Madinah. Salah seorangnya adalah Abu Lubabah. Para nukabah ini gigih menjalankan tugas dakwah sehingga satu rumah yang ada di Madinah, melainkan kesemuanya telah ditembusi dengan cahaya dakwah Islam sebelum baginda SAW sampai ke tanah suci tersebut. Sejak mengangkat bai'ah taat setia untuk mempertahankan Islam dan sanggup berkorban demi Allah dan Rasulnya, Abu Lubabah berpegang teguh dengan bai'ah itu tanpa sekali-kali berkhianat. Beliau menyertai setiap peperangan dengan niat untuk syahid. Walaupun tidak dapat menyertai perang Badar kerana ditugaskan oleh Rasulullah SAW menggantikan dirinya untuk menjaga Madinah, tetapi beliau dikira sebagai ahli Badar, menerima ganjaran ahli Badar dan menerima bahagian dari ghanimahnya. Dalam misi mengepung penempatan Yahudi Bani Quraidah yang khianat dalam perang Khandaq, Abu Lubabah telah melakukan kesilapan. Ceritanya bermula apabila Rasulullah SAW telah membuat keputusan menghukum bunuh terhadap golongan lelaki yang memerangi mereka, sementara yang lain diusir keluar. Tetapi keputusan ini dirahsiakan dari pengetahuan Bani Quraidah kerana mereka masih belum menyerah kalah. Setelah kepungan berlarutan, Bani Quraidah meminta Rasulullah melantik Abu Lubabah menjadi perunding bagi pihak Islam dan mengutuskannya berjumpa mereka. Ini kerana Abu Lubabah sebelum ini memiliki hubungan perjanjian dengan mereka. Abu Lubabah pergi berjumpa mereka. Mereka bertanya pendapat Abu Lubabah. Adakah kamu bersetuju kami menyerahkan mengikut perintah Muhammad, wahai Abu Lubabah? Jawab Abu Lubabah, ya. Dalam waktu yang sama, beliau mengisyaratkan dengan tangan di lehernya dengan maksud bahawa Rasulullah SAW telah perintahkan bunuh terhadap mereka. Saat itu juga Abu Lubabah tersedar beliau telah membocorkan rahsia Rasulullah. Beliau terus diselubungi rasa bersalah dan menganggap dirinya sebagai pengkhianat. Beliau merasakan dirinya sudah dimurkai Allah. Pada waktu itu, kepalanya hanya memikirkan bagaimana mahu melepaskan diri dari kemurkaan itu. Beliau tidak pulang bertemu Rasulullah, sebaliknya menuju ke rumah dan mendapatkan rantai besi dan menuju ke Masjid Nabawi. Kemudian beliau meminta dirinya diikat di salah satu tiang masjid dalam keadaan berdiri. Selesai diikat, Abu Lubabah bersumpah, demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri, tak akan makan dan minum sehinggalah Allah menerima taubatku ataupun aku mati. Tatkala Rasulullah SAW melihat Abu Lubabah, baginda bersabda, sekiranya dia datang berjumpa denganku dahulu, nescaya akan aku ampunkan beliau. Tapi dia memilih cara ini. Aku tidak boleh melepaskannya sehingga Allah sendirinya melepaskannya. Abu Lubabah terus diikat sedemikian berhari-hari lamanya sehingga tubuhnya menjadi lemah, layu, pandangan mulai kabur dan pendengaran semakin kurang. Anak-anaknya tidak putus menziarahi dan menangisi keadaan Abu Lubabah, namun beliau hanya meminta dibebaskan untuk bersolat, kemudian kembali diikat. Sesiapa yang melihat keadaan Abu Lubabah pasti akan bersedih, tetapi beliau tetap dengan pendirian tersebut. 6 hari berlalu, Abu Lubabah masih dalam keadaan sedemikian, hinggalah pada lewat malam ke-7
isteri Nabi Ummu Salamah, mendengar baginda tertawa kegembiraan usai Qiyamul Lail. Ummu Salamah bertanya, "Kenapa Tuhan membuatkan gigimu tertawa, wahai Rasulullah?" Jawab baginda, "Allah sudah mengampunkan Abu Lubabah." Ummu Salamah terus meminta izin menyampaikan khabar gembira itu kepada Abu Lubabah. Baginda mengizinkan, dan sempatas kilat Ummu Salamah pergi ke masjid dan berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah sekarang, Allah telah menerima taubatmu." Mendengar kata-kata Ummu Salamah, para sahabat yang ada ketika itu pantas menerpa ke arah Abu Lubabah untuk melepaskannya. Namun Abu Lubabah berkata, "Jangan, demi Allah, biar Rasulullah sendirinya membukanya nanti." Tiba waktu solat, Rasulullah pun keluar, maka baginda melepaskan ikatan Abu Lubabah dengan tangan mulia baginda sendiri. Tiada siapa yang dapat menggambarkan tahap kegembiraan Abu Lubabah apabila Allah sendirinya menurunkan wahyu mengampunkannya. Sejak hari itu, setiap kali membaca ayat yang diturunkan mengenainya itu, beliau akan menangis kegembiraan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan ada yang lain mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang buruk. Sungguh Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah At-Taubah ayat 102. Tiang itu menjadi saksi taubat seorang hamba. Sejak hari itu, tiang tersebut digelar sebagai tiang Abu Lubabah.